Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke sesi Hak Anda sebagai Pekerja. Webinar ni dianjurkan oleh Masraf Academy. So, Masraf Academy ni newly set up bertujuan untuk memberi latihan kepada semua peringkat sama ada pelajar atau golongan profesional. So, boleh saya perkenalkan dulu moderator kami iaitu Dr. Haji Razli. Okay. Dr. Razli membawa pengalaman lebih 25 tahun dalam perbankan dan lebih 20 tahun dalam bidang kewangan Islam. Okay. Dia mahir dalam aspek operasi perbankan dan kewangan. So, siapa yang kenal dia, selalu yang ikut FB dia, tahulah dia aktif sangat dalam FB ni. Ya. Selalu dijemput oleh universiti tempatan dan antarabangsa. Dan juga telah mengarang buku dan jurnal kewangan Islam praktikal. Okay. I'm just going to make a short introduction because saya rasa topik ni memang banyak yang boleh cover. So we'll just go straight to our tetamu khas, dan subject matter expert Yang Mulia Raja Mohar. Selamat datang Raja Mohar, YM. Dia mempunyai pengalaman luas dalam hal sumber manusia dan perhubungan perusahaan, betul ya? Nearly 40 tahun dalam industri sumber manusia and still going strong, Alhamdulillah. Okay. So, moga sesi ini membawa manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Over to you, Doktor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Baidura. Terima kasih Masraf Academy kerana sudi menjemput saya sebagai moderator kepada salah satu topik yang amat penting sekarang ni, yakni ketahuilah hak anda jika diberhentikan kerja. Ketahuilah hak anda jika anda diberhentikan kerja. Itu topik yang kita nak fokus. Fokus kenaan dengan hilang pekerjaan, hak-hak ni besar sangat. Tapi kita nak fokus on this particular area sahaja. Dan saya berharap agar apa-apa yang kita belajar hari ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, kerana sesungguhnya hak-hak kita sebagai warga kerja tu memang ada. Jangan bimbang. That's why the objective of this particular webinar ni dilaksanakan untuk memberikan memberikan cahaya kepada warga kerja kita yang dalam keadaan yang amat stres sekarang ni lah. Ada yang berhenti kerja, ada yang kena buang kerja, ada yang terpaksa berhenti dan sebagainya. Jadi kita stres. Jadi sekurang-kurangnya webinar ni yang dilaksanakan ni dapat memberikan sedikit meringankan sedikit stres yang kita ada ni. At least kita tahu di mana kita boleh mendapatkan bantuan untuk memastikan bahawasanya perjalanan hidup kita ni dapat berjalan dengan lebih lancar lah. Okey, itu matlamat asal webinar ni dilaksanakan. Dan biar saya nak bagi flow sikit lah. The flow kita pada hari ini basically ialah saya akan bermula dengan berbual santai dengan YM dulu. YM ni nama manja kepada YM lah. Yang Mulia Raja Mohar, Raja Zainal Abidin. Jangan main dia ada daulat kan. Bahaya juga ni. nak cakap pun kena tapis-tapis sikit, takut silap-silap lagi. Tak pasal-pasal jadi macam-macam kan. Jadi untuk permulaan cerita sikit pengalaman YM lah dalam HR dan IR, at least para peserta kita tahu tentang YM ni lah. Silakan YM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Well, after coming back from overseas in 1980, saya join Pernas Sime Darby. Sime Darby is a public listed company. Tapi saya bermula dengan jadi personnel officer, personnel admin officer. So basically pengalaman saya duduk satu syarikat tu hanya 5 tahun. Sebab saya suka orang kata merentas desa. Lepas dengan Sime Darby Pernas tu, saya join Faber Group, Faber Merlin masa tu. Faber Merlin Malaysia Berhad sebagai HR Manager Group, dan juga at the same time 1985 tu saya jadi Director Personnel for Putra World Trade Center. Director Personnel and Admin. Masa tu bangunan UMNO tengah naik, belum siap lagi. Jadi tahulah macam mana nak menjaga
Putra World Trade Center tu kan tempat convention center. Tapi WTC tu kan ada banyak hantu, betul ke UM? Saya ada pengalaman, 2-3 pengalaman yang orang kata benar sendiri. Nak dengar cerita ke? Tak, yang tu kemudian. Jadi basically saya terpaksa menjaga 2 tempat. Satu PWTC, satu Faber Merlin Group. Faber Merlin ni, as you know, dia menjaga hotel, properties and resort. Hotel saja tahulah, Faber Merlin, Merlin Hotels all over Malaysia, di Australia, di masa tu di Hollywood pun ada. So basically yang tu dijual, the same thing lah. Tetapi masa dengan Faber Merlin tu yang paling orang kata ni ialah isu union. Sebab bila hotel dia orang kata in 1985 bila dia dengan union masa tu memang hardcore punya union. Of all the unions, the National Union of Hotel HUB RW Hotel Restaurant Workers ni memang hardcore. Pengalaman banyak, baling meja, baling kursi, baling apa semua, bawa chopper, betul. Jadi kita kena keep cool lah. Itu yang orang kata cerita yang HR manager yang lain memang tak ada pernah lalu. Yang kita lalu. After that, saya join company lain pula. Ini yang ada union, ini yang tadi yang public listed trading and then this one hotel resort. Itu saya join bank pula. Bumi Putra Merchant Bankers. Masa tu bank under Bank Bumi Putra lah. Bumi Putra Merchant Bank, it's a merchant bank. Lepas tu saya join manufacturing, Cleveland Ion Asia. Ini ialah joint venture between Trafalgar House of UK dengan Ion. Dia punya manufacturing company, dia punya operations dia dekat Senawang. At that time, it was the biggest kilang and we set up. Semua Mat Saleh, ada 2 orang yang Melayu, saya dengan marketing manager je. Yang semua Mat Saleh. But that one, as usual, you know lah, doesn't last long because involvement of politics, involvement of Ion itself in the management. And then I masuk bank Islam offshore, and then after that I joined banyak sangat, I tell you. Pendekkan. 5 years so that I expose myself to all kinds of problem, whether it's trading, it's manufacturing, it's apa semua tu. Jadi it's basically hotels, apa semua tu, I'm exposed to all. So that covers about 30 years plus. Okey, terima kasih YM. Masuk dia ke pengalaman tu macam-macam pengalaman lah. Pengalaman dengan manage the union, pengalaman manage the staff, pengalaman manage majikan, pengalaman manage the hantu-hantu kat PWTC pun ada juga cerita. Kalau nak tahu cerita tu kena jumpa dengan YM dan cerita kat dia lah, dia cerita. Seperti mana yang kita tahu YM, seperti mana yang telah di-announce oleh Perdana Menteri kita, dia kata even at 31st of December 2020 dah ada lebih kurang 800,000 orang diberhentikan kerja. Maksud dia sekarang ni bulan Julai mesti bertambah lagi lah. Dan juga kita tahu yang diberhentikan kerja tu, yang berhenti kerja pun ada, yang masih kerja yang tension pun ada. Kadang-kadang ada juga diberhentikan sebab faktor-faktor diri sendiri, faktor-faktor tak tahan kerja, faktor-faktor diinayai pun ada juga kadang-kadang ni. So benda-benda macam ni semua ni ikut pengalaman YM ni lah sekarang sebagai pakar HR dan IR ni, betul-betul ke berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni YM? Thank you, Doctor. Basically it's true in the sense yang kita menghadapi masalah bukan hanya kita pekerja, majikan pun.
nak survive. So there are banyak sebab-sebab yang menyebabkan kerja diberhentikan, sama ada kerja berhenti sendiri, diberhentikan, di retrench, di BSS, MSS ke, ataupun disuruh berhenti. All this disebabkan oleh pandemik ni, basically macam-macam yang berlaku. If you see later, which I will show in statistics tu, dia akan tunjukkan bahawa keadaan especially now it's a bit serious because people want to survive. Kita tengok daily pun kita tahu, kalau kita tengok WhatsApp group kita, banyak yang komplain ini. There is truth in it, and then how to manage it. Itu je. But at the same time, daripada situ yang kita tengok tu, the workmen ataupun pekerja ataupun the employees concerned must understand how to manage this as far as their right are concerned. Basically yang impact dia tu bukan majikan saja, because of the keadaan pandemik, malah kepada para warga kerja juga ada impact. Jadi maksud dia benda ni memang berlaku. Terbuktilah ada orang bunuh diri, ada keretakan rumah tangga kan, ada yang balik rumah tension ni because of work from home kan, work from office, work from home ni. Kadang-kadang ada orang kata work from home ni kadang-kadang lagi sakit kepala daripada work from office kan, kita because maybe ada issue of isu kat ialah kalau kita pergi office, kita kerja, kita hadir, maksud dia all our bosses ni tengok kita, nampak kita kerja. Tapi kat rumah ni kadang-kadang dia tak nampak kita buat kerja, tapi kita buat kerja juga walaupun kita submission kita ataupun delivery kita ada kan. Jadi bila kerja kat rumah ni, work from home, ada orang kata lagi tension daripada kerja kat office. Jadi kebenaran benda-benda macam ni agak-agak YM lah, pada pandangan YM ni. Kenapa kita ni dilihat ataupun merasai kita lebih tension kalau kita kerja kat rumah? Adakah disebabkan oleh ketidakpercayaan majikan kepada kita ke, ataupun disebabkan oleh kita sendiri yang jadi malas nak kerja ke? Apa pandangan YM tu? Dia punya answer simple, logic punya what shall I say, dia macam kita in normal days lah. Tiap hari kita pergi kerja kan, tapi bila dah tiap hari pergi kerja kita rasa boring, nak bercuti. Tapi sekarang ni is the other way around. Dia dah bagi cuti duduk rumah, kita nak pergi kerja pula. Betul tak? Betul. It's simple in the mind, except that between majikan dengan pekerja there must be trust. When I give an assignment, this is another issue yang probably Mas Ref nanti akan timbulkan dalam sesi lain, probably macam mana majikan handle pekerja, dia nak access pekerja ke during the pandemic. Because saya tak nampak depan mata saya kan, saya bagi assignment, sama ada dia bagi assignment ke tak, itu satu isu lagi. Dan juga ada peluang untuk majikan untuk mencari isu. These are the sort of thing yang akan timbul. Which other way, because that is life. Tambah at this pandemic time ni, kita kena realize that it not only affects the workers, it also affect the majikan. When it affect the majikan, it will affect the workers. That is dia punya chain reaction. Yeah, meaning that YM, PMI tentu jugalah. Dia pusing-pusing kat situ jugalah. Okey, ada juga orang sebut kat saya, dia kata ni actually kan this is the time, the right time. Because majikan-majikan ni kan, company-company kan dia mengalami masalah kan. So meaning this is the right time for them to reduce the cost by buang kerja. So that buang pekerja. Jadi maksud dia boleh reduce the cost. Dalam dunia yang betul-betul macam sekarang ni yang kita ada sekarang ni, adakah majikan-majikan yang sezalim macam tu? Sampai to the extent dia nak take advantage of nak make sure that the staff tu berhenti kerja. I mean using the reasoning katalah, you patutnya bersyukur kerja dapat kerja, you tak ada kerja, you kena buat kerja lebih-lebih lagi daripada apa patutnya dan sebagainya. To the extent
dia akan menimbulkan kesan yang negatif kepada pekerja. Dia kena balik rumah, dia tambah buat kerja lagi, and then para suami kepada pekerja ni missing, kenapa weekend ni buat kerja juga. I think akan menimbulkan perbanyak social problem. Jadi adakah betul-betul ada ke majikan-majikan yang perangai buruk macam ni dalam industri pada pandangan YM yang bijaksana ni? Dia isu ni is basically ada majikan yang akan ambil peluang, ada majikan yang memang terdesak disebabkan oleh keadaan semasa. Dengan SOP, dengan keadaan ni tak boleh tu, and all the sort of thing. It will affect majikan pun, as I said earlier, when affect majikan, it will affect pekerja. The issue of majikan nak menginaya pekerja tu, just like any normal circumstances, tak payah nanti pandemik dia pun akan ada. Tetapi itu yang dikatakan majikan dengan pekerja masing-masing ada tanggungjawab. Itu nanti kita pergi kepada bila slide nanti, saya akan bagi tahu apa tanggungjawab pekerja. Jadi dia tahu siap how to prepare diri dia as pekerja, dan apa tanggungjawab dia apabila dia diberhentikan. Two issues. Okay, jadi maksud dia actually seperti mana yang saya faham, isu of majikan-majikan kalau dia nak take advantage pun tak boleh sewenang-wenangnya lah. Meaning that there is an obligation for majikan, obligation for pekerja, hak-hak pekerja ada, hak-hak majikan pun ada dalam isu ini, di mana dia orang kena pandai manage apakah hak-hak majikan, apakah hak-hak pekerja. So that bila buat macam tu barulah kita nampak keadilan tu dan sebagainya lah. Dia basically, walaupun masing-masing ada hak, walaupun majikan ada hak untuk membuat perberhentian pekerja, pengurangan kerja ke, dia kena dapat nasihat dan approval daripada Kementerian Sumber Manusia. Dia got to show proof. Dia tak boleh sewenang-wenangnya, saya tak boleh survive dah, secara kilang saya tak boleh ni. Dia kena show proof. Dan nanti kita akan tunjukkanlah di mana isu-isu yang macam kita kata pemberhentian kerja tu, sama ada VSS ke, MSS ke, retrenchment ke, apa ke. Jadi all this must be proven and approved by Ministry. Ministry akan monitor. Dia tak boleh cakap macam tu je. Jadi masalah dia sekarang ni adalah masalah kadang-kadang ramai warga kerja, macam even saya pun sendiri sekalipun, dan juga ramai lagi kat luar sana, dia orang tak tahu hak-hak dan perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang perusahaan, dan di mana ianya akan di-explain lah oleh YM nanti during the presentation tu lah. Tapi secara ringkasnya, secara orang kata generalnya, macam mana kami ni yang jahil tentang ilmu-ilmu undang-undang perusahaan lah apa semua ni, macam mana kita nak dapatkan information tu dengan lebih lanjut, cara yang general, YM? Dia punya sources tu macam-macam untuk mengetahui, tetapi kita jangan salah orang kata salah interpret. Salah interpret macam kita buka buku akta kerja lah, kan? Kita buka akta kerja. Saya biasa bila saya buat talk dekat UiTM dulu, bila saya tanya di senior punya student yang ambil advanced HR, they believe in statement as per theory. Bezanya bila you go into practice is actually different. The interpretation is different. Supalah macam saya kata, for example lah, saya nak bagi contoh lah, kata dalam akta kerja tu ada kata either party has the right to terminate by giving the other party 1 month notice lah kata. Jadi maknanya di situ either party, employer boleh bagi, employer boleh terminate. Betul tak? Actually it's not. Actually employee boleh resign anytime, bagi notice sebulan, and then come end of the month tu dia boleh pergi after that period phase. Employer tak boleh. Tapi kalau interpret theoretically, pasal apa ada either party?
can terminate by giving the other party 1 month notice. Employer dia ada guideline lain yang dikatakan kena go through due process. Salah lah ke apa ke those sort of thing baru boleh. Jadi kalau employer bagi je surat kata ni ada dalam employment letter, ni dah sebut siap. Tak betul. Interpretation yang salah. Itu sebab maknanya kita kena ada ilmu. And then kita katalah macam you orang masuk ke akademi ni untuk mengetahui, jadi you can enlighten or broaden your understanding. Kalau tidak, itulah interpretationnya. So attending this sort of thing is valuable. Okey, alright. Terima kasih YM atas penerangan tu. Maksud dia ilmu adalah amat penting. Di mana-mana saja ilmu yang membezakan antara kita. Apabila kita nak buat tindakan dengan ada ilmu, maka tindakan kita lebih efektif daripada kita tak ada ilmu buat tindakan. Yang tu yang jadi huru-hara dan sebagainya lah. Jadi saya tak nak lengah-lengah lagi. Saya rasa eloklah kalau kita dengar presentation yang akan dibuat oleh yang mulia Raja Moha Raja Zainal Abidin berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ketahuilah hak anda jika diberhentikan kerja. Okey, YM silakan. Terima kasih Doktor. Kena pergi kepada the basic thing first yang menceritakan hak kita sebagai pekerja. Pekerja kena tahu dulu apa dia hak dia sebagai pekerja. That is to say, bila dia masuk kerja, dia nak masuk interview, dia kena tahu what is the offer. Ada surat and all those sort of thing, contract, letter. Because benda tu mustahak. Mustahak in that sense yang kata apa benefit. Kenapa mustahaknya ada surat? Kalau tak ada surat, tak bermakna tak boleh. Because dalam akta kerja EA 1955 tu dia tak kata salah kalau tak keluarkan surat, employer tak keluarkan surat. Tetapi kita sebagai employer kita nak tahu apa hak kita in writing. The best would be in writing supaya kita tahu gaji kita ditentukan oleh ni katalah 2,500. Jadi taklah nanti employer kalau tak ada surat dia kata tak ada hari tu setuju 2,000. Apa pula yang lain-lain? Maknanya cuti rehat, cuti umum, hospitalization, medical, lepas tu cuti bersalin untuk kaum perempuan. All this ada cover di dalam Employment Act. Jadi kita kena tahu. Jadi macam cuti umum, cuti rehat, cuti umum, kerja. Kalau kita kerja, berapa hak kita kerja dibenarkan 8 jam. Digalakkan 8 jam. Tapi kalau lebih, tak menjadi kesalahan tetapi digalakkan. Tapi kalau lebih, kenalah bayar. Bayar in that sense, majikan kena bayar mengikut hari yang buat kerja tu. Kalau hari biasa, kalau hari cuti rehat, kalau hari cuti umum, lain berbeza. Jadi semuanya kita kena tahu. Jadi bila kita dapat kita punya payslip apa, kita tahulah. Ya. Jadi kita pergi ke next slide, kita tengok apa ni. Next slide kita tengok video ni. Contoh saja nak bagi sonor sikit. You are fired. Why? What did I do wrong? Boleh dengar? I don't care. I'm the boss. Boleh dengar. Okay. You can't do that. Employer cannot dismiss an employee without going through the domestic inquiry process. Oh, you have to give me a show cause letter for me to answer first. If you are not happy with my answer, then you can set a die for me to answer all charges in front of independent panel. Now let's see how the domestic inquiry process in action for the HR department to know and handle like an expert. This is a statistics of the dismissal yang pergi ke mahkamah perusahaan mengenai kes pembuangan kerja. Kadang just to lari sikit, kadang orang tak faham in the sense of mahkamah perusahaan, boleh jemput jabatan perusahaan ke apa ke, orang ingat ni cerita bab kilang-kilang and all those sort of thing. Dia basically is the Industrial Relations Department yang menjaga isu pembuangan kerja dan union. Jadi di sini kalau kita tengok kepada statistik,
if you look at the charter itself, kan, the charter itself, mahkamah tu mesti if you look at dia kata to dispose of all dismissal cases within 6 months, dalam masa 16 bulan. Selalu kes yang kalau bawa pergi ke industrial court dia akan meleret sampai setahun lebih. Dan award tu dalam masa 3 bulan. And then the monetary, if you look at proper the monetary remedies, apa yang anda boleh dapat? Dia bila anda file case apa semua 24 months cap untuk orang yang permanent staff ke apa ke. Dia kalau pergi ke mahkamah, normally the judge ataupun the court president, dia kadang you must understand, dalam mahkamah perusahaan industrial court dia panggil court president, dia tak panggil judge, tapi it's okay lah. 24 months for permanent staff dan 12 months kalau staff tu on probation, the workman on probation atau pekerja di bawah probation lah, di bawah percubaan. Dan compensation in lieu of reinstatement 1 month for every year of service. Kalau anda tak di reinstate balik, selalunya macam itulah, hanya ada 1-2 kes saja yang di reinstate balik. Dia selalunya dia bagi compensation, capping at 24 months. Kalau probationary staff dia cap at 12 months. So dia calculate bila kalau bila kita dah diisytiharkan menang, dia tolaklah tax sikit and all those sort of thing and you dapat. Okay. YM. Biasanya macam tadi, macam monetary remedies tu kan, monetary remedies tu maksimum 24 bulan boleh dapat balik kan, minimum 1. Ya, kalau pergi ke court, the court is allowed to bagi 24 bulan. Tapi meaning that kalau kita rasa memang kita being dismissed, unfair dismissal ni, kalau kita nak masuk, nak claim tu, kita claim maksimum lah kan, 24 bulan lah kan? Isunya yang tu the court will decide, tetapinya bila pergi ke court, tapi dia banyak stages. Stagesnya bila kita file report dekat JPP, Industrial Relations Department, itu dia ada conciliation. Conciliation tu masa tu budi bicara lah. Kita minta sebanyak-banyaknya lah. Kita kata kalau katalah seorang pekerja, dia kata kat majikan, kalau saya bawa tuan ke mahkamah, saya akan dapat 24 bulan lepas tahun. Dan masa tu saya tak dapat kerja lagi ke apa ke, kan? Dan saya boleh dapat reinstatement balik. Dua-dua saya dapat. Jadi masa reconciliation tu ialah perbincangan runding damai yang dipanggilkan. Okay, masa tu majikan kata, alah 20 bulan sudahlah. Itu terpulanglah kepada budi bicara sebab belum pergi ke mahkamah. Kan? Itu kan YM. Kadang-kadang itu pun kadang-kadang majikan pun dia tahu kelemahan para warga kerja tak pandai part-part ni. So that's why kadang-kadang bila negotiate dia kata dia bagilah dah 3 bulan, 4 bulan je. Apa nama ni, compensation instead of 24 months kan. Jadi macam mana tu? Ini berbalik kepada yang saya kata tadi, yang kita kena tahu hak-hak tu. Satu, di mana kita, dan bila macam saat lagi saya akan ceritakan perbezaan JPP dengan JTK tu. Jadi kita boleh tahu apa bendanya yang kita boleh dengan tak boleh. Sepanjang pengalaman YM ni, berapa bulan yang biasanya pekerja dapat balik? Adakah 12 bulan? On average lah, untuk makluman kami-kami yang tak pandai part-part ni lah. Tak, dia kalau pergi ke mahkamah akan buat 24 bulan. Kalau pergi dekat JPP conciliation masa runding damai itu, dia terpulang pada both party. Tetapi kita kena tengok pula keadaan whether it is under pressure ke apa ke. These are the sort of thing lah. 24 months tu is always the case. Kalau pergi ke mahkamah, and then less tax, less apa semua dapat lah. There, if you see at final case tadi nanti yang saya akan tunjukkan, ada yang case yang dapat 2 juta pun ada, buat gaji dengan besar, 1 juta lebih pun ada yang dengan Petronas, dan 60,000, 30,000, macam-macam. There is money in it. Jadi kita tak perlu, orang kata,
takut atau apa, sebab itu adalah hak kita. Kalau kita rasa kita tak betul dibuat keadaan macam tu, siapa nak bagi you 60,000? Siapa nak bagi you 1 juta? There are cases, saya pernah orang kata dengan orang yang terkena, orang kata apa, kesan macam ni lah. Saya advise tapi dia kata, malas lah, nanti nak naik turun court ni lah, pergi ni, saya segan lah, ni. Saya kata, basically there's money in it. It's your money. If you feel that it's an unfair dismissal, just file. Just file the case. That's it. Ataupun undang-undang baru dah ada. You tak nak pergi, you boleh wakilkan. Katalah wakilkan kepada saya. Sebab saya tahu pasal undang-undang Mahkamah Persekutuan kan. Mahkamah Perusahaan, IR. Jadi kalau you malas nak pergi, suruh je siapa-siapa, orang lain ke apa ke, ataupun kawan you yang tahu pasal ni mewakili you. Dibenarkan as at 11/21. Actually dia awal lagi dah ni, tapi dia became effective only as 1 Januari. Okay. Next slide, kita go into detail apa sebenarnya yang saya nak explain hak-hak anda sebagai pekerja yang diberhentikan. Kena faham dulu apa hak dia sebagai pekerja. Jadi bila dia seorang pekerja, katalah dia tak kira lah sama ada you on probation ke ataupun you permanent staff, sama ada you kerja setahun ke, dah confirm, ataupun you dah kerja lama 20 tahun ke, apabila anda diberhentikan, the first thing macam saya kata tadi dalam video tu, why? Tanya kenapa saya diberhentikan. Jadi ni bila tanya tu macam-macam lah. Macam berbalik pada apa isunya, company teruk ke, salah saya ke, ataupun apa ke. Dia majikan on dia punya part, dia kena explain. Dia tak boleh kata terus diberhentikan je. Jadi bila come to this, sebagai pekerja yang diberhentikan, hak kita ialah satu, menjaga nama baik kita. Satu, kita dah takkan ada kerja. Yang ketiganya, hak kita untuk mereport kes ini kepada jabatan yang berkenaan yang boleh menjaga kita. Isunya very simple. Kita kena tahu hak kita. Yang kita ada hak apabila diberhentikan dalam masa 60 hari, kita kena laporkan kepada JPP. JPP itu apa? Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dia bukan dia ataupun dalam bahasa Inggerisnya IR Department. Dia jabatan yang menguruskan pekerja-pekerja yang diberhentikan. Tak kiralah sebab apa. Bila ada report dia akan take up the issue. Okay. Yang keduanya, undang-undang merangkumi hak pekerjaan, bab pekerjaan. Dia sebenarnya banyak undang-undang, tapi undang-undang yang diguna pakai ada dua. Ini adalah akta yang diguna pakai. The Laws of Malaysia, satu Employment Act 1955, Act 265, Industrial Relations Act 1967, Act 177. Dua akta ni diguna pakai untuk pekerja. Yang ni Law Employment Act ni menggaris panduan mengenai pekerjaan anda. Berapa hari cuti, berapa hari ni medical, boleh hospitalization, bersalin, lepas tu cuti umum, cuti ni apa semua. Semua ada dalam ni. Yang mana majikan kena ikut. Laws of Malaysia Expired Industrial Relations Act ni, apabila terjadi kes-kes macam ni, apa yang menyebabkan kita boleh ambil kejabatan perhubungan perusahaan lah, under IR Act, yang kita boleh file, yang pergi ke Mahkamah Perusahaan sebab kita being dismissed. Sorry YN, nak just tanya. Maknanya dua-dua Laws of Malaysia ni will be applicable untuk untuk pekerja? Yes. Sebenarnya yang Employment Act ni ialah more of a guidance untuk majikan membahagikan compensation.
kan? Ya, yang ni dia menggaris panduan. Garis. Ah, Okey. macam So, kata tadi, bila nak buat keluar surat kerja, kalau tak ada surat kerja, berapa hari pula notis kena bagi. Kalau ada employment letter, selamatlah. Kalau tak ada employment letter, Employment Act akan kata in the absence of employment letter, ini akan apa orang kata akan ni lah, akan diguna pakai. Maknanya kalau employer tu tak bagi surat kerja, notis berhenti macam mana? So kalau macam gaji tu ada tak minimum gaji yang akan macam like for example minimum gaji, saya pernah dengar macam minimum gaji 4,000 ke atas yang boleh untuk Industrial Act. Betul ke macam tu? Tak. Dia isunya the Employment Act ni covers 2,000 ke bawah. Okay, 2,000 ke bawah dan juga manual workers and others yang mana tak kira had gaji, manual workers, gaji dia walaupun 10,000, 12,000, katalah dia buat kerja repair aeroplane dekat Subang lah kata, kerja dia masih cover under Employment Act under jadual 1 ataupun first schedule. Dia bukan hanya 2,000 ke bawah. Jadi orang akan bertanya, oh saya general manager kan, saya dipecat apa semua, tak boleh tak saya nak pergi pakai Industrial Relations Act ni kan untuk nak file kat JPP? Boleh, because dia jangan, yang tak boleh tu hanyalah kalau you are directors, pengarah yang punya syarikat tu. Kalau you general manager sahaja sebagai jawatan, you boleh report. Walaupun you managing director sebagai jawatan, kalau you rasa you dipecat dengan tak betul, you can. So kalau macam yang gaji 2,000 ke bawah tu pun boleh go through Industrial Act tu? Sorry? Yang gaji yang 2,000 ke bawah dengan manual workers, boleh go through Industrial Relations Act tu tak? Because the Employment Act cover 2,000 ke bawah. Faham tak? Dia isunya very simple. Dia Employment Act tu cover untuk pekerja 2,000 ke bawah. So that means the Industrial Relations Act tu covers everything jugalah. Dia Employment Act tu cover 2,000 ke bawah dan manual workers yang operate benda-benda yang disebut dalam jadual 1. Kalau kita buka schedule tu, dia akan katalah gaji seorang tu 4,000. Boleh tak nak file case ke apa ke ataupun nak report pasal ni. There is no restriction. As far as kalau dia diberhentikan, itu yang pekerja kena tahu. Katalah dia masuk kerja tadi, dia tak ada surat, tak ada apa. Jadi dia nak berhenti kerja. Boleh tak dia bagi 24 jam? Tak boleh. Sebab dalam Employment Act tu EA 1955 kata in the absence of an employment offer letter ke apa, kalau seorang tu nak berhenti, dia kena bagi 4, 6, 8. Kalau dia di bawah 2 tahun, dia kena bagi 4 minggu. Kalau dia 2 hingga 5 tahun, dia kena bagi 6 minggu notis. Kalau dia dah lama dengan syarikat tu lebih daripada 5 tahun dan 8 minggu. Jadi Employment Act tu dah cover semua. Maksudnya kita kena faham, majikan pun kena faham. Okay? Masalah kita tak faham, pekerja tak faham, majikan tu faham pun kadang-kadang kan. Tapi kita ni sebagai pekerja tak faham, jadi kita kena belajar tidak kata ilmu tu. Betul. I agree with doktor. Isunya saya dah banyak berjumpa dengan dia kata macam saya kata tadilah, tak kisahlah. Saya tak tahu semua ni. Nanti nak kena duit, nanti saya nak kena ambil peguam pula apa semua. Pengsan lah saya. These are the issues yang they worry before asking for advice ataupun dia tak ada ilmu tu. Padahal benda ni semua FOC. Kalau macam pasal Industrial Relations Department semua FOC. Tapi selama 60 hari saja.
just to highlight lagi, kalau nak cakap pasal merangkumi bab kerjaan ni, you must remember itu bukan dua tu saja, tetapi kita ada OSHA, kita ada apa, EPF, SOPSO, apa semua tu, semua menjaga kebajikan pekerja. Nah, ni boleh surf ke website lah. Saya cadangkan kepada masyarakat akademi kena buat ni modul-modul ni untuk siapa-siapa nak masuk nanti tu. Jangan lupa, penting ni. Itu macam saya cakap tadi, kalau diberhentikan, apa yang perlu anda buat? You have 60 days, 60 consecutive days. Maknanya 60 hari selepas diberhentikan, hari berturut-turut. Ya, hari berturut-turut itu termasuk hari cuti umum ke, cuti rehat sendiri ke, cuti you sendiri ke, ataupun medical ke, hanya 60 days saja. Kalau lepas pada 60 days, then dia dah tak FOC lagi. You tak boleh go through IR department, you kena pergi ke civil court. Nanti itu pun dalam kes tadi saya akan tunjukkan kes yang civil court, walaupun kita bercakap pasal diberhentikan melalui industrial court yang dihandle oleh industrial court. Jadi maknanya dalam masa 60 hari itu selepas diberhentikan, you can report, pergi ke JPP dan report. Kemana hendak saya dapatkan bantuan jika diberhentikan? Bantuan ni in the sense of tempat you nak mencurah rasa lah, which is the Jabatan Perhubungan Perusahaan. Pegawai-pegawai jabatan tu akan mengambil tahu atau mengambil report you, you file the claim, kata you dipaksa berhenti ke, you dipecat ke, you diberi tekanan ke, ataupun whatever yang you rasa tidak puas hati. Then they will basically ambil report tu. The pekerja kena bawa all the necessary documents lah, maknanya surat pecat, sebelum tu ada surat ni ke, you dah jawab, you dah bertanya, all the sort of things, supaya Jabatan Perhubungan Perusahaan tu faham. Dan normally within 2 weeks dia akan panggil the employer for runding damai untuk dengar kedua belah pihak. Apa itu Jabatan Perhubungan Perusahaan, JPP, Industrial Liaison Department? Itu yang saya dah sebut tadi. Saya sebut sekali lagi, Jabatan Perhubungan Perusahaan atau Industrial Liaison Department adalah jabatan yang menjaga bab pekerja yang diberhentikan. Okey, satu, bab berhenti, report kepada JPP. Ya. Kadang saya pernah bertanya dengan staff-staff ataupun ni, kalau ni apa? Kata, saya pergi ke Jabatan Buruh. Tak. Pasal mereka ingat Jabatan Perhubungan Perusahaan ni, macam saya kata tadi, ini kilang ke, ni apa ke, besar sangat bunyi dia kan. Kadang orang tak faham. Jadi dia handle 2 issues je. Satu isu pasal union, perjanjian bersama ke, bab union, collective agreement. Yang kedua, bab pembuangan kerja. 2 tu je. Yang lain-lain daripada tu dia tak ni. Dia hanya bagi khidmat nasihat lah. Maksudnya sekarang ni anything to do dengan unfair dismissal, apa nama ni, di anak tirikan ataupun dibuang kerja secara tak adil dan sebagainya, pergi ke JPP. Tapi kalau kata talking about ketidakpuasan hati berkenaan dengan gaji, berkenaan dengan compensation duit lah apa semua ni, talking about monetary saja, kita pergi kepada Jabatan Buruh. Am I correct to say that, YM? Ya. Betul tu. Dia itu kita kena tahu apa dia peranan Jabatan Buruh. Jabatan Buruh dia tak, kalau kita pergi ke baca boleh, bukan tak boleh pergi. Dia kata, "Cik, pergi ke dan Perhubungan Perusahaan tingkat 24 ke apa ke." Yang tu bab orang diberhentikan. Kami hanya menjaga bab duit. Bab duit maknanya, saya tak dibayar gaji, saya tak dibayar allowance yang dijanjikan, ataupun saya dibayar gaji lewat. Sepatutnya, ini pekerja kena tahu juga, when is the last day of salary payment. Kebanyakannya tak tahu sebab
benda ni tak di study ataupun tak diwar-warkan. The last date of payment is the 7th day of the following month. Maknanya kalau selalunya satu syarikat tu bayar 30 bulan, itu biasalah 30 atau 31 cukup bulan dia bayar. Tetapi kalau dia bayar pada 8 bulan dah menjadi satu kesalahan. Yang di bawah Akta Employment Act tu dia boleh disaman. Kalau ada report lah ke JTK, Jabatan Tenaga Kerja ataupun Jabatan Buruh. Itu memang bab-bab duit ataupun bab-bab saya tak dibayar allowance saya, overtime tak bayar. Dalam handbook kata saya dibagi uniform tapi saya tak bagi uniform. Ni all the sort of things are two different ni. Dia jaga bab pekerja tapi bab mostly bab duit, dan dia ada mahkamah dia sendiri. Mahkamah buruh ya. Nah, jika saya dipanggil ke rundingan damai, conciliation, adakah saya perlukan khidmat seorang peguam? Saya rasa ni saya nanti saya akan repeat dalam gambar slide yang bawah. Tapi tak apa. Dia peguam tidak dibenarkan di dalam conciliation. Di JPP tidak dibenarkan. No peguam. Dia boleh anda pergi sendiri ataupun anda diwakili oleh orang yang tahu pasal masalah anda. Ya. Dan bolehkah saya minta pampasan dan bukannya bekerja semula? Ini satu isu yang pekerja kena be very careful. Bila kita pergi ke JPP, kita kena put in our mind not to ask for compensation. Okay? Jangan minta pampasan. Bila dekat kita buat file report, kita jangan minta pampasan, tetapi kita kata kita nak reinstatement. Walaupun dalam hati kita kata I don't want to work again with this employer. I want just to be compensated. Tetapi bila pergi buat report, kita kata saya nak reinstatement. Benda tu automatically akan ada dalam masa conciliation, sebab employer pun tak akan nak kita balik. Sebab kalau kita dah bergaduh dengan dia ataupun dia dah pecat kita kan, jadi dia akan offer compensation. Itu masa conciliation, masa runding damai. Jadi peguam tidak dibenarkan di situ. Hanya anda ataupun wakil anda. Wakil anda ni katalah you suruh saya ataupun suruh Tuan Haji Doktor ataupun siapa-siapa yang you tahu dia tahu masalah you yang boleh ketengahkan dengan bijak lah. Jadi wakilnya tu tak semestinya lawyer lah, anybody lah. No lawyer is allowed. Lawyer hanya dibenarkan di mahkamah sahaja. Next one is apakah nilai pampasan yang boleh saya dapat jika kes pengaduan. Ini kita dah cakap tadi dah. Reconciliation as far itu dia terpulang pada perbincangan runding damai. Kalau macam kita kata tadi, saya nak 24 bulan. Sebab kalau saya bawa tuan ke mahkamah, the court will decide on the 24 month punya compensation. Itu kita kena tahu lah. Itu yang kita kata tadi, kalau kita permanent 24 months, kalau kita on probationer are all 12 months. Next, okay. Ini yang kita sebut juga tadi. Dia jenis-jenis perberhentian yang kita kena faham. Yang ada yang boleh dibawa ke mahkamah ataupun JPP, ada yang tidak boleh. Kalau berhenti secara sukarela, tak ada apalah. You dapat kerja lain, jadi you nak berhentilah. That one is most suitable for your qualification ke, your experience ke apa ke, ataupun dekat dengan rumah you ke, you dapat, okay, dengan sukarela you resign. Majikan ber-accept. Ataupun you hanya kerja kontrak. Dia bagi 6 bulan kontrak, habis. Itu habislah. Satu kontrak, satu sementara je. Dia bagi you 2 tahun punya sementara macam kontrak jugalah. Tetapi ini tidak dikatakan sebagai dismissal sebab you sukarela. Okay? Now, next one is berhenti disebabkan tekanan.
Berhenti sebab tekanan ni macam-macam. Macam-macam yang boleh berlaku on the issue of I tak suka lah you bekerja macam ni, you tak ni, you datang ni macam ni, you buat kerja tak senonoh, you buat tak ni. Lepas tu dia bagi tekanan, pressure on you. Saya suruh lain, you buat lain. Lepas tu saat lagi terus timbul apa isu-isu lain pula yang tak berkaitan dengan kerja. Just to pressure you. Tekanan ni yang membuat you sakit jiwa. Sebut mak bapak ke, mak bapak you makan duit haram lah, you datang ni lah apa semua kerja. Maki hamun just to pressure you out. Pindah you ke sana, pindah you ke sini, bagi you kerja ni, tak bagi job description. Lepas tu salahkan you. Ini yang pekerja dia kena ambil tahu. Dia kena take notes. Take note. Saya dulu dekat admin, lepas tu pindah ke finance. Saya bukannya orang finance, saya bukan tahu sekarang kan. Dan saya akan buat silap lah, kita sendiri kita tahu. Lepas tu sekali pindah ke HR. HR senang lah, kira nak menyelesaikan masalah orang. Lepas tu pindah ke marketing. Lagilah saya, these are the sort of things yang kadang tu membuat majikan akan kata, saya nak bagi you exposure. Tapi bila nak bagi exposure, you must come with training dengan mentor. Ada tak this mentoring system dengan ni. Tetapi kalau dah selalu sangat, you berpressure because you are an architect, you suruh buat apa ni jembatan. That is not your area of expertise. You are a finance man, kan? Finance suruh buat admin tak apalah. Finance suruh buat marketing ke apa, dia kata I don't see figures yang boleh ni. Jadi dia punya mental torture tu akan jadi dia ni. Now, bila disebutkan berhenti sebab tekanan ni, macam-macam yang saya sebut tadi, dia probably majikan berniat untuk mengusir atau menyuruh kita berhenti dengan sukarela lah. Dia faham tak? Dengan cara tu, alah aku tak tahan lah, biar aku resign je lah. Jadi bila you resign, habislah bab majikan tu, dah tolak seorang. Tetapi dari sudut hak pekerja, bila dia ada penekanan macam ni, dia boleh pergi under constructive dismissal. Constructive dismissal ialah orang kata pemecatan membina lah. Maknanya, tetapi dia mesti dilakukan secepat mungkin. Maknanya, saya tak tahan ni lah, you dengan makian, dengan ni, dengan pindah ni. Pergi jumpa majikan kata, itu ni. Lepas tu, dia rasa tak jalan juga. And then you pergi, bagi surat, resign, under constructive dismissal, you in actual tidak perlu lagi mengikut notis kerja, notis pemberhentian kerja. Kalau you kena bagi 3 bulan lah kata, selalunya senior managers ke kena bagi 3 bulan notis ataupun sebulan notis, you tak perlu lagi, you bagi surat, thank you very much, you block, and then go to JPP, file. At the same time, you can, since you are pencarum, you boleh minta daripada, orang kata apa, SOKSO untuk cover you masa you tidak ada kerja. SOKSO under EIS system akan bagi you RM600. Sorry YM. So maknanya memang boleh lah kalau you tender, you resign because emosi terganggu macam tu. Kerana mengalami tekanan emosi macam ni kan. Then during the interview tu, kalau HR tanya kenapa bila bagi surat, you boleh kata it's actually constructive dismissal. Should you put it surat tu? Yeah? Boleh say dalam surat tu, I tender my resignation under constructive dismissal. Under construct. That means kalau dia macam like saying that I tender my resignation with immediate effect and I will only provide for 24 hours. Tapi dia tak bagi tahu isu. Can he do that? Can he do that 24 hours
Because he doesn't know tau yang he can actually put under constructive dismissal. Yes. Because this one is actually my first time dengar that you have the right to tender within 24 hours or immediately under constructive dismissal. Memang boleh lah maknanya. HR tak boleh stop you. No. Oh, okay. HR akan kata, you kena bagi notis 3 bulan. Yes, As per the contract of employment. correct. No, give under constructive dismissal. The court has allowed that once you give, as fast as possible, you go. Okay. So, is there any chances that HR boleh sue you tak? HR? Before not meeting the 3 months? Boleh. Dia akan hantar surat lah kata you short notice apa semua. Tapi but you can counter lah. You kata this is under constructive dismissal. And the court has always allowed it. Ataupun JPP kata itu yang pergi balik kepada JPP. Okay. JPP very simple. Kalau you file je within 2 weeks dia akan panggil majikan, dia akan panggil you untuk duduk. Then up to you lah. Ataupun wakil kerana kita segan, takut. Ada wakil yang pergi. Takut juga kan nak buat macam tu tak? But boleh tak kalau sebelum kita kasih surat kepada HR untuk pemberhentian kerja immediately tu, kita jumpa JPP ataupun Jabatan Buruh untuk minta nasihat? Boleh. Okay. Itu kerja JPP. Okay. Untuk minta nasihat. Ya. Dan juga sebaik-baiknya dalam surat yang kita nak tender tu, kita buat under constructive dismissal, kita sebutlah I refer to our meeting sekian kan, berapa kali meeting dengan CEO ke, dengan apa ke, and I feel that I can no longer name it, so I buy tender mediation under constructive dismissal. Adalah cerita sikit, jadi bila mahkamah, because benda ni bila pergi mahkamah, dia jadi journal tau tak? Dia akan jadi reference material. Dibuang kerana salah laku ni very simple. You datang lambat, you selalu sangat tidur kat office ke, malas tak buat kerja. Ini misconduct ni macam-macam, salah laku. You tak datang kerja, ikut suka hati je. Lepas tu pergi kata MC, lepas tu datang balik ke office tak bawa MC. Ataupun hilang kerja. Di sini salah laku ni you kena remember, kalau you hilang, saya nak sebut. Yang ni orang tak tahu kadang. Kalau you hilang daripada tempat kerja 2 hari ataupun 48 jam, lebih daripada 48 jam, tapi dia sebut di dalam akta tu 48 hours, tanpa menghubungi majikan ataupun tanpa cuba menghubungi majikan untuk memberitahu your whereabouts ataupun apa masalah anda, majikan boleh memecat anda di bawah salah laku ini. Dan ini bukan dikira sebagai pecat, dia sebagai kontrak deemed broken. Dia ada ditulis dalam akta. Maknanya bukan salah majikan pun, salah diri sendiri. PIP ni is basically improvement plan lah, performance improvement plan. Ini ada case macam ni yang pergi yang jadi case di mana every year ataupun apa dia ada assessment kan, appraisal, staff appraisal untuk nak bagi bonus ke, nak naik pangkat ke apa ke. Dan PIP ni bila you punya kerja tak merangsangkan, tidak memuaskan apa semua. Jadi kadang majikan menggunakan ini untuk nak memecat. Ada kes tadi yang menunjukkan dia menang kes tu 1 juta ke apa ke, disebabkan dia dah senior assistant general manager ke apa ke, dia dipanggil pangkat tinggi, dan masuk bos yang baru, letak bos lain letak atas dia, dan the whole group tak boleh bekerja. Itu buatlah dia under PIP, tunjukkan dia ni teruk 6 bulan PIP. Lepas tu dia pernah pecat dia. So dia pergi ke JPP lah. Isunya is basically, sebelum tu saya rasa dia kerja 20 tahun ke apa ke, all fantastic. Jadi mahkamah tengok
Kalau dah 20 tahun dulu, setiap kali you ni hebat, tiba ini. Okay. This is under performance. VSS dengan MSS ni is basically pemberhentian kerja melalui retrenchment exercise. Okay. Bila kita kata retrenchment exercise ni, dia kenalah mendapat kelulusan KSM, Kementerian Sumber Manusia. Dan mahkamah selalunya membenarkan kalau kelang-kelang ke company-company yang dah rasa teruk tak boleh nak hidup ke, untuk pengurangan kerja under retrenchment benefit, pengurangan kerja. Dan pengurangan kerja ni dia kena buat pangkasan, tetapi dia mesti dapat kelulusan daripada KSM, Kementerian Sumber Manusia. Dan pekerja kena tahu basic-basic tu. Maknanya on the basis bila dia nak pengurangan kerja, dia kena go on LIFO, last in first out. Ya, maknanya orang yang datang kemudian dia semalam baru masuk kerja, dia kena pergi dulu. Orang yang senior masih ni lah. Jadi dia punya kena understand yang kalau less than 2 years, 10 days wages. Kalau 2 to 5 years, 15 days wages. Kalau you have worked more than 5 years, you have 20 days wages per year lah. Okay. Now, the court also allows kalau ada alternative. This is not mandatory. Ya. LIFO ni is not mandatory. Tetapi kalau ada cara lain, alternatif seperti VSS dan MSS, propose, and then the jabatan will look into it. Compensation selalunya VSS dengan MSS ni besar. VSS voluntary separation scheme. Voluntary separation scheme ni dua parti, employer dengan employee. Employer akan bagi surat offer kepada employee, employee volunteer tu ni. Yang ini ada isu pembentian kerja yang di-file di mahkamah sebab bila employee tu volunteer, employer tu mungkin kata, aku nak kau tak boleh pergi. Jadi tak ada mana lah volunteer tu, dia boleh pergi under constructive dismissal sebab dia dah dapat kerja lain, sebab dia somebody. MSS ni mutual. Kalau both party dah setuju, done. No issue. Okay, next. Ni kita dah sebut dah tadi, dua jabatan. Next. Ini pun kita dah sebut tadi, tidak puasan hati, lantikkan reinstatement. Tetapi saya nak sebut juga sini, dalam court case yang terbaru, last year ke apa ke, court kata kadang employee tak perlu minta reinstatement sebab dia pun tahu dia job. Automatically akan ada reinstatement. Ya. Dan reinstatement ni kalau dia tak dapat bagi, dia akan bagi compensation. Ya. Ni bila masuk kerja balik, katalah reinstatement masuk kerja balik dan diberi tekanan, then you can go for another round of constructive dismissal. Next. Ini case-case yang saya dah explain tadi, yang ni JPP handle termination dengan union, no apa ni, dalam masa 60 hari, okey. Ini jabatan buruh saya dah explain tadi. Ini case yang saya nak explain the sense of bahawa pekerja bila diberhentikan, dia rasa dia disalah, dipecat dia ataupun dibuat inaya, dia boleh file. Dan ini satu case yang menunjukkan Intan Sofia ni dia file case dan dia menang dan dapat pampasan sebanyak 24,700. Intan Sofia ni dia di charge tidur sewaktu bekerja. You will realize kenapa dia boleh menang. Dia tidur sewaktu bekerja. Tetapi bila kita tengok case tu, Intan Sofia ni sebenarnya dia pregnant. First baby. Jadi dia dengan nausea, dengan morning sickness, dia apa semua. And then kalau kita baca cerita case in court yang di award tu, ya. Award, if you orang nak tahu case dia, baca award 1089 2016 ni. 1089. Intan ni. Dia morning sickness. Dia tak boleh. Lepas tu dia dah bagi tahu bos dia. Tetapi this is where the intention of the employer, kata yang lain pregnant tak ada apa masalah pun,
Kenapa yang dia tidur? Lain orang lain lah kan. The issue is dia file case dan dia menang. This is the case. Padahal dia tidur, memang tidur, tapi tidur yang dibenarkan lah. Macam Hasrin ni pula. Hasrin BMWM ni dia IT manager. IT manager yang pakai ialah software apa semua tu, and then bila ada audit and something, the Adobe punya company check kata dia pakai pirate punya software and all something. Jadi ni bawa ke mahkamah dan didapati dia tak salah, because isunya tak, orang kata is considered as double jeopardy. Dia di charge 2 kali, dah bagi warning, charge and dismiss. So you cannot, walaupun double jeopardy ini hanya digunakan untuk criminal cases, tetapi diguna pakai oleh industrial court. Judge tu menggunakan budi bicara dia. You must understand bahawa mahkamah perusahaan ialah court of equity and good conscience, tau. Saya nak explain. Dia tak sama dengan civil court. Walaupun dia masih court, tapi mahkamah perusahaan ialah mahkamah equity and good conscience. Dia ada timbang tara dan perikemanusiaan. Kalau mahkamah sivil, apa yang dibentang depan tu itulah. Walaupun you tahu, kenapa judge ni teruk sangat sivil dia tak kisah. Apa yang presented itu yang akan menjadi keputusan. Mahkamah perusahaan dia ada sikit soft spot. Macam tadi lah perempuan dia tidur. Takkanlah dia kata employer tak faham. Morning sickness, anak pertama pula lagi, tak boleh lah samakan dengan orang lain. Ni. So dia dapat compensation, which is 24 months apa semua, kita tak kerja, katakan dibayar ataupun dah dapat kerja ditolak. Okay, unfair dismissal. Ni dah final punya ni, Norain Rizky ni versus Petronas. Dia dapat tengok 1.1 million. Wow. Kes yang tadi. Sorry, saya nak tanya Zaniati. Saya nak tanya yang pasal kes Petronas ni, bila dia letak under PIP, the fact that Nur Ain tu is a very senior holding very senior position lah kan masa tu. So bila dia letak under PIP, maksimum dia boleh letak under PIP tu berapa lama? Sebab kita tahu PIP is you need to closely monitor the performance of the employee kan. So every 3 months you review. So untuk Nur Ain ni masa tu kita ada maximum period tak untuk under PIP tu? PIP selalunya 6 bulan. The same thing with Nur Ain ni 6 bulan. 6 bulan, okey. 6 bulan. Lepas 6 bulan tu kalau company kata dia still tak meet expectation, still tak perform lah. So what would be the next course of action? Itulah. Kalau kita tengok tu, it's considered as unfair dismissal because dia punya track record excellent. Tiba-tiba pas baru masuk, dia punya tu hubungan dia PIP lah, ni lah, tu lah, ada something trying to push her out. If you study dia punya ni, look at the award, the court kata is basically is an unfair dismissal. So in fact, kalau tak salah saya, dia dapat reinstatement juga, tetapi being compensated. Orang lagi macam tu juga dapat 2 something million. Ni semua yang gaji dah besar, lama and dah orang kata tak boleh nak cari kerja lain. Kapal swing ni macam tu juga. Di pampasan, constructive dismissal, dia ni dispatch je. Tapi dia terminate dia, betul reinstate balik sebab dia report kat JPP, tu suruh duduk kat meja tak buat apa. Jadi isu macam tu jadi isu juga. I am a dispatch, betul suruh buat kerja-kerja lain yang tak ni apa semua, suruh duduk kat meja. So dia file case constructive dismissal dan menang, dapat 800,000 sebab gaji dia kecil, dispatch ya. And then salah laku seksual. Salah laku seksual ni saya nak stress yang Muhammad Rizwan ni bukan pasal apa.
Isu ni pelik sikit. Dia bukan industrial court. Dia just to explain, dan kes ni jadi landmark ruling. Disebabkan Federal Court membuat landmark ruling kalau seseorang wanita diganggu seksual boleh claim compensation. First time. Dulu komplain lah macam mana, habis dekat the spot, habis je lah, menang kalah. Ini boleh claim compensation dan dia dapat 120,000. Isunya very simple. Saja kalau bukan kata nak buat lawak, dia isunya very simple. Yang senior manager ni bagi tahu kat assistant dia, awak nak jadi isteri kedua saya tak? Saya banyak duit. Oi, bahaya tu. Dia bukan raba, dia bukan apa. Just verbal. Dia verbal saja, tetapi dia ada follow up. Follow up, dia cerita macam-macam lah, yang itu masuklah bab lucak yang menjadikan assistant tu marah, report pada HR take up the issue. Manager tu di-terminate dia punya kontrak bila kontrak dah habis. Dia bukan di-terminate sebelum kontrak habis. Bila kontrak dia habis je, tak disambungkan. Dia initiate, lelaki ni, Muhammad Ridwan ni initiate file a case against Asmah Haji Makno dekat High Court. Kata disebabkan awak tuduh saya sexual harassment, saya tak disambung kontrak oleh majikan, tabung haji. Ini kes tabung haji ni. Ini di luar daripada industrial court saja saya nak ceritalah bab kes ni. Jadi dia pergi ke appeal court, pergi ke federal court, sampai federal court kata Asmah menang dan kena bayar 120,000 kepada Asmah. Dan itu jadi landmark ruling bahawa sesiapa wanita yang di-sexually harass dan report boleh mahkamah boleh claim compensation. Next, Samsi Alam. Ini kes ni super sexual harassment, semua dirabati salah. Dia ini isu meraba lah. Interesting about this court case is industrial court ialah kita tahulah ini kes sexual harassment, tetapi mahkamah membuat, the judge buat keputusan bahawa dia tidak mengikut, dia membenarkan CEO company itu lari daripada keputusan yang dibuat oleh the domestic inquiry panel. Okay, the domestic inquiry panel kata tak ada kes. Ada satu je yang tak berapa kuat. Tetapi CEO syarikat tu membuat keputusan, no, go ahead, we dismiss him. Dan mahkamah bersetuju. Bukan saja satu je kes charge yang dibenarkan, 3 charge yang di-charge tu semua mahkamah setuju. Itu bab case tadilah. You can look at the case itself at the website of Industrial Court kalau nak tahu lebih lanjut lagi lah. Thank you. Okay, alright. So apa nama ni, terima kasih sangat-sangat YM, very good information yang telah diberikan. Dan ya, soalan-soalan yang cepumas pun saya rasa saya nak tanya direct lah. Okey, terima kasihlah kepada siapa-siapa yang bagi soalan ni. Okey, soalan yang pertama YM, di semua soalan ni bagus ni. Soalan dia saja, saya pregnant. Masa saya kerja, ditekan-tekan kerja, maka saya tak tahan, saya pun resign. Actually saya resign ni under duress. Adakah itu dikira sebagai berhenti disebabkan oleh tekanan dan saya boleh do something untuk that particular case lah? Isunya the same as apa ni yang saya sebutkan sebagai constructive dismissal. Bila tekanan diberi macam tu dan kita tak tahan, kita boleh resign under constructive dismissal. Katalah saya dah resign lama dah. Tapi sekarang ni baru saya realise, pokoknya saya boleh buat claim lah. Adakah saya boleh lagi buat claim sekarang? Dah berapa lama tu kita kena tahu. Dia within 60 days dia kena file. Okay. Walaupun on the 59th day or the 60th day FOC
tak ada charge apa-apa. Tetapi dalam masuk 61 hari, you kena employ lawyer, private lawyer untuk bawa ke civil court. You nak dapat duit untuk keluarkan duit, is rugilah. Kan? Pasal JPP free. Okey. Jadi maksud dia patutnya kalau boleh, kalau kita aware, kita sedar daripada awal, maka elok-elok sangatlah kita buat secepat yang mungkin lah. Itu yang nasihat kan. Itulah objektif utama pun webinar ni, nak bagi tahu kepada orang ramai kat sana bahawa take action within 60 days whereby segala kos akan ditanggung oleh IR. Itu tak ada masalah kat situ lah. Jadi itu soalan yang pertama. Terima kasih YM. Soalan yang kedua, soalan ni lawak sikit tapi saya rasa better juga kalau boleh saya cakap lah. Okey, katakanlah saya ni ialah juga, saya ni HR manager, saya ni HR punya orang, HR director, macam YM dululah, YM dulu pun HR director juga kan. Tapi saya pun ditekan, merasa tekanan dalam kerja ni kan oleh majikan saya. Pecat. Tak pecat lagi. Tak pecat lagi. Tapi macam mana? Macam mana? Apakah saya ni HR kan, orang yang bertanggungjawab HR, dan saya pun merasa tekanan juga. Jadi macam mana? How you can see, you can advise on that particular issue? Kalau tekanan ni, it depend on us lah. Kalau kita boleh absorb the tekanan, kita boleh absorb lah. Kalau kita tak boleh, kalau tekanan tu merosakkan diri kita ataupun macam kita kata tadi sampai sebelum mak bapa ke, maki hamun and the sort of thing, then you can go under constructive dismissal. Whether you are, dia isunya bukan hanya pekerja. Workman ni dia bukan kira manual worker saja. NMD is also a workman. Kalau HR manager lah katakan, selalunya HR manager akan lebih tahulah hak-hak. Kita nak kena assess apa yang tekanan tu dulu. Okey, ada satu soalan, ada orang angkat tangan ni. Cik Mimi Rozana, silakan. Ada soalan nak tanya kepada yang mulia Raja Muha. YM, ada satu soalan. Kalau misalnya kita pergi court kan, and then what are the risks that the staff will face? Sebab bila dah jadi court case, dia akan jadi bahan reference macam YM cakap tadi, by another organisation yang staff tu akan cari kerja lah. So mungkin akan jadi difficulty, susah untuk staff tu dapat kerja dekat company lain bila dah jadi court case. Satu. Nombor dua, risiko juga. Adakah risiko kalau staff tu pergi komplain dekat JPP? Adakah ada company kalau dia nak hire staff tu, dia akan refer kepada JPP sebagai bahan reference? Ya, itu je soalan saya. Okay, the first soalan tadi itu risiko apa tadi? Risiko pergi mahkamah dan risiko pergi mahkamah, ya. Jadi bahan jurnal yang orang boleh, yang takut employer tak nak ambil kita. Ya, betul. Okay. Risiko sentiasa ada lah. Tetapi bila kita nak file case tu, kita tahu yang kita memang tak bersalah, kan? Kita tak perlu takut. Dan going again, rezeki itu Tuhan yang bagi, kan? Jadi isunya kita tidak perlu takut untuk membuat sesuatu yang kita rasa betul untuk mempertahankan maruah kita, ataupun kerja yang kita ada kita terpaksa lepaskan, ataupun di pressure, ataupun disuruh berhenti and all the sort of thing. Dan kita ditipu, kalau katalah kita dibawa ke conciliation, kita ditipu sebab kita tak tahu, jadi kita terima je apa-apa. Now the issue is risiko kalau kita tak salah, kita pergi ke mahkamah, what if kita menang? What if kita menang? Nama kita akan tunjuk sebagai macam tadilah, Asmah Haji Muhammad Nur versus Muhammad Ridwan. Pergi ke High Court. Dia menang 120 dan jadi landmark ruling. For me, my advice is not to worry about the risk. If you think you are right. Okay? Ya, clear YM. Second question, kalau let's say kita pergi complain, claim dekat JPP,
And then kita dah settle dengan majikan through runding damai tu. So benda tu boleh jadi bahan reference tak untuk company lain hire us? Dia kan check tak dengan JPP macam court case? No. Normally, you see, as far as JPP is concerned, dia sampai ke conciliation, nothing is recorded as per court. Dia unless pergi court baru become a recorded statement or you call it an award, until award. Sampai dekat nothing is at JPP je. Selalunya majikan tak kisah pasal tu. Because they want, as long as you orang dah settle, habis lah. Life moves on lah. Okay? Okay. Thank you. Puan Ramla? Soalan Puan Ramla? Okey, saya Puan Ramla. Okey, YM. Okey, saya nak tanya tadi dengan kisah yang berhenti kerja disebabkan tekanan Okay, I think benda tu macam currently become a kind of burnout sekarang ni keadaan situation whereby sometimes majikan dia ambil kesempatan macam bagi warning letter lah, apalah, make it a pressure to the employees lah. Itu terjadi pada saya. Sekarang ni tekanan yang macam baru-baru ni majikan saya ada bagi warning letter benda yang simple sahaja. Benda yang sikit saja yang sebelum ni benda tu sama je tapi tak ada apa pun. Tapi disebabkan keadaan sekarang dan sebagainya, kita ada nampak lah kat situ, we can smell it, the situation tu kan. Jadi katakan kita akan berhenti, kita nak berhenti disebabkan tekanan kerja, lepas tu kita akan bagi tahu yang macam YM kata tadi disebabkan oleh constructive dismissal, kita akan bagi tahu. Tetapi bila kita nak laporkan nanti dekat JPP, dalam masa yang sama tu of course lah kita pun nak survive in the market kan, kita dapat kerja. Kita dapat kerja juga, kita dapat offer lain, boleh tak proceed? Kita kerja, lepas tu in the same time dengan employer lama pun kita proceed. Is it can be work like that? Yes. Okay. Most of the cases are like that. Because dia akan bila dia nak bagi award, katalah you menang compensation apa semua tu, dia kata sebab you dah ada kerja, dia tolak lah sikit. Okay. Jadi dia tak bagi the full ni lah, tolak certain, normally 25% apa something like that of the total award. Then depend pada consolation jugalah nanti macam mana ya? Ya. Okay. Maksudnya bila kita letak notice resignation tu, betul ke kita kena letak statement yang kita berhenti disebabkan oleh constructive dismissal from our side? Kena letak ke constructive dismissal untuk in order kita proceed nak report nanti? Yes. Itu lebih baik sebab you ada zaman dulu-dulu lah kira orang yang tak ikut advice tapi masih dilayan oleh JPP atau court yang dia kata dia resign. I hereby tender my resignation giving 1 month notice. Lepas tu esok dia tak datang. Lepas tu company cari-cari dia kata I go on the constructive dismissal. Dia report JPP macam tu. Tetapi it would be better to show that you are knowledgeable, then you know what you're doing. Macam saya kata tadi, saya reference to our earlier 2-3 meetings to discuss about the charges against me apa semua tu, which I feel is unfair apa semua because it has been tackle ke, it has been done before ke, and I think this is an intention to get rid of me ke, to get me. I hereby tender my resignation under constructive dismissal. Tak payah tunggu lagi, letak. Thank you very much. Pack and go. So kita tak payah tunggu terima notice tu lah? Yeah, all that is waived already dah. Court allows that. Lepas tu dalam katakan actually itu kita punya terik tapi sebenarnya kita dah dapat kerja. Boleh tak kita buat macam tu? Sebab dalam waktu pressure kita pun nak kena ada situasi kita kena nak cari kerja juga kan. Sebab so macam tu boleh ke court akan ambil kira ke? Atau JPP akan ambil kira? Mahkamah perusahaan ialah mahkamah of equity and good conscience. Benda beri kemanusiaan. Okay? Dia tahu ada dalam kes, kalau you baca kes tadi tu, mahkamah sendiri kata takkan dia tak kerja.
dia kenalah nak hidup, nak cari kerja, dia ni. So it's survival. People got to survive. So that's it. Don't worry about that. Alright. Thank you, YM. Thank you. Appreciate that. Thank you. Okay, last question, Puan Suzana. Okay, Assalamualaikum. Sorry, saya ada 2 questions sebenarnya. Okay, macam ni, saya nak tanya, saya punya kawan baru-baru ni dah resign. So, bila dia sepatutnya masuk kerja baru pada 1st June, tiba-tiba company ni cakap because of 1st June tu dah lockdown, dia cakap we have to defer the date until further notice. Lepas tu kawan saya ni follow up dengan company baru yang dia sepatutnya report tu lah. Walhal dia dah dapat offer letter daripada company baru ni untuk dia sebelum dia resign daripada company lama, dia dapat offer letter daripada company baru, tapi company tu macam nanti hang on wait until I further notice. So, tapi dia tak dibayar gaji lah. So macam mana dia punya hak sebenarnya? Adakah company baru tu berhak menghalang dia macam just simple like that je, tak payah report, tak bagi masuk report kepada company baru ni? Okay. So apakah hak dia sebenarnya? Adakah dia boleh buat report? Adakah simple, straightforward. Go and report to GPP. GPP je. Jabatan Perhubungan Perusahaan, because saya di basically macam ditipu lah, macam ditawarkan tapi tak bagi kerja. Kan. Tiba-tiba dia, maknanya this is not the first time I heard lah, yang masa lockdown first dulu pun ada juga case macam ni. Dia dah ada pergi interview, dapat offer letter semua, tapi tiba-tiba company, because of the lockdown we decided not to hire you back. Padahal dia dapat offer letter macam tu. So because they have the right to report, right? That is the reason why macam saya kata dalam earlier tu, hak pekerja tu minta surat official. Jadi di situ ada semua tu. Jadi bukti itu clear. Saya dah ditawarkan, tapi kalau ditawarkan lockdown bayar gaji tak apa. Ataupun bayar ni. What you can do is ask your friend, report dulu. The company actually has no right. Kalau dia dah bawa keluar surat, dia nak tarik balik, dia kena sit down and talk lah. Okay, ni saya kata I give you ni because kita ni. This is basically, orang kata, when you make an offer and the person had accepted, then dia dah jadi contract, bond. Jadi bila ni you have breached your contract, you offer me and I travel lah, kata daripada London mari ke sini, and then you say, I got no job for you, then you just me. Okay, thank you, YM. So another questions also about pandemic, like working from home macam ni. Like say kita semua kebanyakannya memang work from home. Kalau kat office, kalau kita kerja lebih masa hari biasa during the weekend, and then staff kerja overtime, semua ni, bila kita work from home, ada yang staff tak dibenarkan claim dengan alasan dia bukti dia bekerja lebih masa atau bekerja during the weekend. So we want to know apakah hak pekerja tu, regardless lah UMC ke, you weekend ke, you public holiday, if you have to do, you have to do. As a staff we understand, but what is your right? Government punya advice as far as COVID-19 during this pandemic, pekerja majikan perlu patuhi Akta Kerja 1955. Even for example, I want to state here, just in case katalah pekerja tu kena COVID-19, kan, dia kena dapat quarantine punya 14 hari lah ni lah. That means to say on top of whatever this, majikan kena tanggung. The same thing applies if you work from home. Okay. Okay, terima kasih. I think YM, just one last question. Is it okay tak? A very simple one. Okay. Very straightforward, sorry. This one ada tanya, bagi fresh graduate yang baru bekerja, adakah mereka mempunyai hak untuk meminta salary increment? Increment tersebut pula berdasarkan minimum wage untuk fresh grad, tidak lebih. So basically right now they are being paid less than the minimum wage untuk fresh grad, so dia orang nak minta increment untuk match the fresh grad punya salary. Boleh tak?
Boleh, memang boleh. In the first place, the employer is already wrong kalau bayar below the minimum wage set by the government. Yes. So dia boleh complain to the jabatan buruh? That goes under Jabatan Buruh, Jabatan Tenaga Kerja. Yeah, because they are still underemployed kan? Underemployment. The employer akan kena saman lah. Okay. Banyak lagi soalan yang daripada participants. And because I dapat komen juga macam yang kata tak cukup. Tak cukup masa. Banyak yang kalau nak elaborate macam mana court buat keputusan. Because court, mahkamah perusahaan buat keputusan dia tak sama dengan civil. Macam saya kata tadi lah, equity and good conscience. Dia ada timbang rasa, dia ada perasaan. Kalau tidak, kalau ikut normal standard, yang tidur pregnancy tu dah kena buang lah. Oh, tidur memanglah patut kena sack. Tetapi mahkamah berfikir, tak faham ke majikan ni? Dia tu kan pregnant. First baby pula. Nampak? That is equity and good conscience. Betul. So it is different. Okey, apa nama ni YM. Okay, sebab masa kita telah pun melepasi masa yang telah disetkan. Apa nama ni? Maybe apakah kata-kata terakhir daripada YM untuk semua yang hadir pada hari ini berkaitan dengan topik kita pada hari ketahuilah hak anda jika diberhentikan kerja. Dalam seminit, apa nama YM? Nasihat saya is basically pekerja-pekerja, tak kira lah kerja pekat bawah ke, pangkat manager ke, senior manager ke apa ke. The issue is kita kena tahu. Ini balik kepada macam doktor kata ilmu. Ilmu is basically simple. Find out apa hak. Tanya siapa-siapa yang pakar. Tanya dekat masyarakat ke, tanya dekat saya ke, tanya. Because why? Kita perlukan nasihat daripada orang yang tahu. Kalau tidak kita rugi. Bukan kita nak kata kita pentingkan duit, tetapi there is money in it and you do not want. Kita tak boleh doa harap duit jatuh dari langit. No. Pergi report. Pergi tanya nasihat and then pergi report. Itu usaha. Arwah pun dijaga. Jadi orang kata, tu belum lagi kalau orang pergi jaja nama kita, jual nama kita, kata budak tu kena seks sebab dia ni buat fitnah pula. Kan? Jadi bab-bab ni kita tahu ilmu, kita tahu hak kita, hak sebagai pekerja, hak apabila kita diberhentikan dan macam-macam lagi. Benda ni bukannya ni. Sebagai pekerja, sebagai pekerja kita kena tahu kerja kita terhadap majikan dan majikan terhadap kita. Jadi bila kita tahu bos, jadi kita boleh evaluate di mana ni. Kalau ada breach of contract dah. Kita bukan nak kerja sehari 2 hari, kita nak kerja lama. Relationship tu macam mana. Nasihat saya ialah dapatkan ilmu sama ada melalui webinar ni ke, tanya doktor ke, tanya saya ke, tanya pakar-pakar yang lain ke, ataupun ikutilah isu-isu macam ni semasa. Dan because undang-undang dia berubah. Macam saya kata 1/1 dah ada ni. Tahun lepas dah ada ni. Betul macam kita kata tadi, kalau berhentikan macam mana? Tak ada duit, tak ada apa. Dan bila kita ada ilmu, boleh apply kepada EIS, SOKSO, dia bantu kita. Lepas tu dibantu pula kita cari kerja. Bagi alam pula lagi, 600 bulan untuk 3 bulan. Bernafas lah sekejap walaupun sikit. Tetapi kalau kita tak tahu, 600 tahu bang ya. Okey. Betul tak? Okey, alright. Terima kasih banyak-banyak apa nama ni Yang Mulia Raja Muar Raja Zainal Abidin atas ulasan yang amat panjang lebar dan juga very beneficial lah kepada kesemua yang hadir ini insya-Allah. Dan apa nama saya juga mengucapkan terima kasih kepada all participant yang datang pada hari ini dan oleh demikian bagi pihak moderator dan juga yang Yang Mulia Raja, kami minta maaf lah kalau ada salah dan silap dan saya lepaskan balik majlis ini kepada Puan Baizura Jabar. Silakan Puan Baizura. Okey, alhamdulillah sesi ini memang betul-betul actually interesting kan. Actually untuk kita semua banyak yang kita belajar alhamdulillah. Lepas tu kami tak nak stop sini saja. Soalan-soalan yang berkenaan dengan sesi ini boleh email kepada saya supaya saya boleh compilekan dan forwardkan kepada YM untuk either kita compilekan jawapan
ataupun kita adakan another sesi with regards to case studies ke dan menjawab soalan-soalan yang diberikan, yang diberikan. So in that case, so semua orang, kami akhiri sesi pada hari ini. Please take care, stay safe, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.